A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan di dalam keadaan yang tenang saja. Bagi memulakan program kita pada hari ini, jom kita sama-sama kita tanda tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah merahmati hari kita pada hari ini dan Allah menghindarkan kita daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di negeri-negeri yang dilanda musibah ini, ya Allah. Di awal 2021 ini kami diuji walaupun COVID belum berakhir. Hanya kepadamu kami berserah, ya Allah. Selamatkanlah sahabat-sahabat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di saat kita senang, di saat kita lenang, ada sahabat-sahabat kita yang dilanda ujian. Mudah-mudahan semua yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kekuatan untuk teruskan kehidupan pada hari-hari yang berikutnya. Update terkini COVID-19 di Malaysia, kes baharu sehingga 4 hari bulan 1 2021 iaitu sebanyak 1,741 kes baharu, dan alhamdulillah kes sembuh baharu seramai 1,010 orang, dan jumlah kes yang masih aktif 22,089, dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 7 orang, dan kes keseluruhan 120,818 orang. Sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk kita memutuskan rantaian COVID-19, dan mudah-mudahan sahabat kita yang diuji dengan banjir besar, Allah dapat pulihkan semula keadaan di negeri-negeri yang terbabit. Jadi para penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita nak meneruskan pengajian kita dalam topik hadis, ya, yang mana membincangkan tentang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita tahu, antara hamba yang dicintai Allah itu adalah orang yang diuji. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang tokoh agamawan, iaitu Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Bila kita lihat di kaca TV kita kan, di berita bahawa sahabat-sahabat kita yang diuji dengan keadaan banjir itu, kita rasa sebab Ustaz, ya. Yang mana ada yang bila naik bot Ustaz, sampai karam bot mereka dengan ada anak kecil dan sebagainya. Mungkin mereka ini tergolong di kalangan hamba yang dicintai Allah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Tapi sebelum itu, para penonton yang mungkin ada nak mengajukan soalan, boleh call kita di talian 1-800-8816-77 atau boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz
TV3 untuk mengajukan soalan. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik Ustaz, topik yang cukup menarik. Dalam pengajian hadis kita pada hari ini, hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sudah semestinya setiap hamba yang mengaku beriman mengharap tanpa pernah jemu akan kasih daripada Allah, akan cinta daripada Allah. Maka pada awalnya kita kena ada hasrat sedemikian, kita kena ada kemahuan dan angan-angan sedemikian supaya kita mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Tidak ada cinta yang paling besar dan paling hebat melainkan daripada cinta daripada Maha yang mengurniakan rasa cinta itu sendiri. Dengan cinta Allah, manusia akan menjadi taat. Dengan cinta Allah, manusia mampu menghindarkan kemaksiatan. Dengan cinta Allah, manusia akan mampu untuk berhadapan dengan ujian dan musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini insya-Allah kita nak kongsi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, inna Allah qad ahabba fulana fa ahibbahu fayuhibbuhu." Fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi Jibril fis sama, inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama wa yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ard. Rawahul Bukhari. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Maksudnya hadis ini hadis kursi. Ya, Allah menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seseorang, ya, Allah bila mencintai seseorang maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Dipanggil Jibril alaihissalam, dia kata, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril jatuh cinta kepada orang tersebut kerana Allah memerintahkan untuk mencintai orang itu. Kemudian Jibril memanggil, bagi tahu kepada penduduk langit bahawa orang ni telah dicintai oleh Allah, maka cintailah. Maka dia dicintai oleh seluruh makhluk penduduk langit. Dan kemudian dia diterima oleh seluruh penduduk bumi. Ini kenikmatan hadis Abu Hurairah. Kemudian riwayat daripada Al-Bukhari. Maka daripada hadis ini kita nak kongsi bahawa sebenarnya matlamat hidup kita adalah kita mengharapkan kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya bila dia jatuh cinta kepada hamba-Nya dia saja, tapi dia menyuruh orang lain. Dia menyuruh Jibril supaya mencintai orang tersebut. Kerana orang tersebut layak untuk dicintai. Okay? Bukan hanya Jibril, maka Jibril menyuruh, ya, atas kasihnya Allah itu penduduk langit, seluruh penduduk langit. Zahir rasa cinta terhadap orang tersebut malah bukan hanya penduduk langit. Maka hebatnya orang yang dicintai Allah, dicintai Jibril dan dicintai penduduk langit, maka dia mendapat penerimaan cinta di atas muka bumi Allah Ta'ala. Yang ni kita nak pupuk diri kita. Kita nak pupuk usaha macam mana kita mesti ada kemahuan untuk mendapatkan rasa cinta, rasa kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir pasal cinta, kita selalu memikirkan pasal dunia semata-mata, manusia semata-mata. Itu pun duk tengok
antara lelaki dan perempuan sahaja. Kita tak pandang cinta dan kasih kepada orang tua, cinta dan kasih kepada anak-anak, pasangan hidup yang sah, dan cinta dan kasih kepada orang-orang yang sama-sama orang yang beriman. Dan kita terlupa meletakkan kasih yang paling besar atau cinta yang paling besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu pada awal ni, untuk kita mendapat cinta daripada makhluk di dunia, maka cari dulu cinta daripada makhluk di langit. Untuk dapat rasa cinta daripada makhluk di langit, cari dulu cinta daripada Jibril. Untuk dapat keseluruhannya, cari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cinta yang tak pernah pudar, cinta yang tak pernah putus. Kalau cinta kepada manusia, ia akan pergi. Tapi cinta kepada Allah, ianya hakiki. Baik Ustaz, kita faham bila kita cinta kepada manusia, biasalah cinta pada isteri kadang bagi bunga, bagi coklat, bawa jalan dan sebagainya. Tapi macam mana Allah menterjemahkan cintanya kepada hamba-Nya, Ustaz? Okey, baik. Kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, kepada hadis yang lain, saya suka rujuk terus kepada hadis, sebab Allah menceritakan dengan begitu jelas. Sama juga daripada satu hadis kursi, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi cerita kepada kita bahawa wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma tarafdu alaihi. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam hadis kursi itu bahawa tidak ada takarrubnya seorang hamba, tidak ada keakraban atau tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai kecuali beribadah terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu soal pertama sekali. So kalau kita nakkan cinta Allah, kita nak apa yang Allah paling sayang, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat mimma taraftu, iaitu benda yang diwajibkan. Bila kita solat fardu, bila kita tutup aurat, bila kita jauh berjual beli tanpa kena riba, dan macam-macam benda-benda ni adalah benda yang paling Allah sayang. Seterusnya disebut wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila an-nawafil hatta uhibbah. Maka kemudian daripada yang wajib tu dia tambah amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat, sehingga Allah jatuh cinta kepada dia. Tambahan jatuh cinta. Yang tadi dicintai, yang bila buat sunat maka Allah lebih mencintai dia. Dan hebatnya, apabila dia buat perkara yang wajib, Allah jatuh cinta pada dia. Bila ditambah amalan sunat, Allah semakin cinta kepada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, aku jadikan pendengarannya itu, aku jadikan penglihatannya itu, aku jadikan tangannya itu, kakinya itu, semuanya melakukan kemanfaatan, dihindar daripada kemudaratan. Itu kesan dia, Ustaz. Kesan itu. Bila kita dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan fardu dan amalan sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pendengaran kita itu, kita mendengar yang baik-baik, kita tidak mendengar yang buruk-buruk. Kita terasa bila mana panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita terpanggil, pendengaran itu. Kemudian Allah jadikan pandangan mata kita itu, kita menonton tanyalah Ustaz. Allah. Kan, menonton satu tempat yang baik. Meletakkan mata kita pada tempat yang baik. Kita meletakkan tangan yang Allah bagi, yang kita selalu sebut dalam Al-Quran, al-yawma yakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dua tangan kita yang akan bercakap di hadapan Allah, tangan inilah yang akan buat benda kebaikan. Dan Allah bila dia sayang kepada seorang, dia jadikan kaki kita ini kaki yang sentiasa berjalan menuju kepada kebaikan. Kita daripada Hulu Selangor, Bukit Beruntung, jauh ni datang sini, kan? Daripada pagi-pagi, orang Melayu kata pagi-pagi buta, dah keluar dah main ni. Maka kita mendapat kebaikan yang best lagi. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jika dia meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, dan nescaya aku beri dia perlindungan. Allahu Akbar. Hasil dia apa? Kasih dan cinta daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lagi cinta yang lebih agung daripada Ya, cinta Allah betul. Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi Ustaz ada sebut pasal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril untuk mencintai manusia. Sahabat kita ada nak bertanya soalan, boleh Ustaz ya? Baik, sila. Kita bersama dengan Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai yang dihormati. Waalaikumsalam. Jika Allah memerintahkan Jibril mencintai seorang yang dicintainya, adakah Jibril dan para malaikat juga diperintahkan oleh Allah agar menjaga orang-orang itu dari sifat-sifat mazmumah sehingga hari mereka dijemput kembali menemui Allah? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Adakah ini tugas Jibril, Ustaz? Okey, baik. Memang apa yang disebut dalam hadis ni, kalau kita rujuk pada hadis Muslim, kita akan dapati bahawa ada kenyataan tersebut di mana apabila manusia mendapat kasih dan cinta daripada Allah, maka gerakan awal dia adalah dia akan melakukan kebaikan, mendapat padanya sifat-sifat mahmudah dan terhindar daripada sifat-sifat mazmumah, mungkar ini. Jadi memang betul lah apa yang ditanya itu, memang betul. Setiap manusia yang mendapat kasih Allah, apabila Allah bagi tahu sukat Jibril supaya kasihkan kepada orang ni, maka orang ni bukan hanya dikasih begitu aja, tapi diberi kasih dengan dia melakukan kebaikan dan terhindar daripada kemungkaran. Ada je benda menghalang dia. Ada. Apabila kita rasa macam kadang-kadang teringin, manusia ni kan, dia teringin nak mencuba walaupun dia tahu benda itu dosa. Betul. Dia teringin, tapi dengan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan dia terhalang daripada melakukan perkara tersebut. Dia jadi terhalang. Dia macam-macam lah bila Allah nak tentukan sesuatu. Tapi kalau dia tanya benarkah daripada bukan hanya kita mendapat mahmudah, tapi kita terhindar daripada mazmumah? Yes, memang betul. Banyak kejadian yang berlaku seperti itu saya. Banyak. Kita nak buat kemungkaran, tapi akhirnya Allah halang kita daripada perkara kemungkaran tersebut. Ya, ya, betul. Ini adalah kasih sayang Allah SWT. Sungguh-sungguh betul. Kalau kita baca dalam tafsir Abuya Hamka, tafsir Al-Azhar, kita akan dapati ada dua hadis, walaupun hadis tu dhaif sikitlah, cerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, dia pun nak tengok macam mana orang Arab bersukaria, maksudnya gitu, waktu dia ketika remaja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala halang dia dengan jadikan dia tidur, dia lena. Begitu. Maka sebab tu saya pernah dulu saya sekolah di sekolah menengah Al-Masyhur Pulau Pinang. Sekolah menengah. So bila kita sampai daripada Batu nak naik bas pergi ke Kuala Ketil Kedah. So bila elok sampai je bas tu jalan. Bas tu jalan. Okey, bagaimana Allah menghalang atau menidakkan kita macam mana? Mula-mula kalau kita tak terima benda tu, kita akan rasa macam alamak, nanti lambat dah sampai kan. Tapi bila kita nampak macam tu, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupa-rupanya bas tu accident. Bas tu accident. Okey. Jadi benda berlaku kadang-kadang di hadapan mata, cuma kita tak belajar untuk menerima pengajaran daripada Allah Taala. Kita dok maki ni, kita dok maki lambat dah ni. Lambat dah ni, bila nak balik kampung macam mana gitu gini kita akan lambat dan sebagainya. Rupanya Allah selamatkan daripada bala yang lebih besar daripada kita jangka. Ni dia. Sebab tu cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita terima, kita harus fikir sedalam-dalamnya. Ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Hikmah macam kita sekarang ni COVID, daripada 18 hari bulan 3 sampai sekarang dah 300 hari dah. Kan hikmah dia adalah Allah nak mendekatkan kita anak beranak yang dulu tak sempat nak makan sekali, tak sempat nak solat sekali, tak sempat nak tengok anak-anak baca Quran ke tidak kan, dan sebagainya, tak sempat nak didik isteri, macam kita pun sibuk mendidik orang luar kan ya, tak sempat nak didik isteri. Maka Allah beri kesempatan, cuma kita nak ambil ke tidak kesempatan itu. Betul Ustaz. Kan itu kasih Allah datang dalam bentuk yang berbeza-beza, cuma manusia tu dia guna ke tidak akal fikir dia untuk berfikir. Tapi Ustaz, Allah sayang kat saya ke Ustaz? Kita kadang-kadang tertanya-tanya juga, siapa sebenarnya yang Allah sayang ni? Tapi Ustaz jawab selepas ni, boleh Ustaz? Baik, boleh. Minum dulu Ustaz, jemput minum. Okay, kita beras ketiga para penonton, terus setia bersama dengan kita. Siapa yang Allah sayang sebenarnya? Kita jawab selepas ini.
Kerana cinta kenal pencipta, kerana cinta kenal Rasulnya, kerana cinta kenal saudara, bahagia keluarga. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kerana cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita mula kenal Nabi. Kerana cinta kepada Allah, kita mula kenal kasih sayang dalam keluarga. Kerana cinta Allah dan kita mula eratkan silaturahim sesama jiran tetangga. Jadi para penonton, kita dalam topik pengajian hadis hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan Ustaz Amran Yusof. Baik Ustaz, sebelum rehat tadi, saya ada tertanya-tanyalah dalam pemikiran kita ni, seronoknya bila dicintai Allah. Segala perkara Allah landaskan kepada kebaikan, dan segala perkara keburukan ada aja yang menghalang. Siapa yang dapat benda ni, Ustaz? Silakan. Okey, baik. Kita tengok dalam hadis baginda Nabi SAW. Kita rujuk terus apa yang Nabi ajar kita. Betul. Okey. Kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbal abda, sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya at-taqiyya, iaitu pertama orang yang bertakwa. Kemudian al-ghaniyya, iaitu yang kedua orang yang rasa cukup dalam semua hal. Dan yang ketiga al-khafiyya, iaitu yang menyembunyikan amal soleh dia. Ini peringkat pertama. Banyak lagi golongan yang Allah cinta, tapi yang asalnya nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia cinta kepada siapa? Cinta kepada orang yang bertakwa. Abdullah ibn Mas'ud pernah sebut bila orang tanya tentang takwa, dia kata takwa itu artinya syukur jangan kufur. Ingat jangan lupa, taat jangan engkar. Gitu ya. Jadi orang yang taat dan orang yang tidak ingkar, maka itu sah tanda dia sedang dicintai oleh Allah. Okey. Orang yang ingat tanpa dia lupa kepada Allah dalam segala hal, bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, makan dia baca bismillah, dia ucap alhamdulillah, dia dengan Allah dalam segala urusan dia tak pernah putus dengan Allah Taala. Semua dia buat kerana nak cari redha Allah Taala. Naik motor pun baca doa. Iya, sungguh. Jadi walaupun sekarang ni banjir besar macam ada di setengah tempat kawan kita dilanda banjir, maka jangan lupa menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kata banjir pula. Itu jangan ya. Maka kita kena balikkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa, yang tu satu. Yang kedua, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukup susah benda ni. Qanaah. Kita dah dapat dah kereta kan ya, bawa pakai ni tak cukup, rupanya tukar lagi. Kan, beli dah baru 10 hari tengok kereta baru keluar. Handphone pun cukup lah. Daripada Note 2, Note 3, Note sampai Note 21 pun ada. Kita tak pernah puas hati. Maka sifat orang yang mendapat kasih Allah adalah dia rasa cukup. Qanaah. Duduk rumah flat dengan 3 bilik, ada anak-anak perempuan 1 bilik, mak bapak 1 bilik, lelaki 1 bilik, memadai. Dalam rumah yang sempit itu dia masih ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa memadai. Dia tak pernah jenguk dekat tepi bukit tu, ada banglo 3 tingkat. Kan ya. Dia tidak berangan-angan jauh. Seperti mana yang kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi pegang bahu Abdullah bin Umar, Nabi kata, hiduplah kamu seumpama musafir. Itu seumpama musafir. Jadi bila kita berada di pagi, jangan berangan nak pergi waktu petang, bersiap untuk mati mungkin di tengah hari. Bila berada di waktu petang, jangan berangan nak jumpa besok pagi, mungkin tidur calur bete calur karute. Gitu kan. Maka ini perkara tu kita nak zahirkan perasaan rasa cukup. Cukuplah, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kan. Dan yang ketiga adalah al-khafiyyu, iaitu yang menyembunyikan amal soleh dia. Setiap amal soleh dia cuba sembunyi. Dia takut kalau dia dedahkan amal soleh itu, dia termasuk benda yang riak, dia tak boleh berhadapan dengan perkara tu. Maka setiap amal di rumah dia beramal dahsyat.
Okey. Kemudian bila dia pergi ke masjid, dia jaga amal dia supaya dia tidak menyebabkan diri dia riak mengharapkan tontonan orang lain. Ya. So 3 asbab ni asas kepada orang, siapa tadi soalan dia, siapa yang dapat rasa cinta Allah, maka inilah siapa yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang qanaah dan orang yang menyembunyikan amal. Kita kena cek cek diri kita. Adakah kita takwa ataupun kita takwa hanya time banjir je? Besok dah hilang banjir, lupa diri, terloncat balik kan. Adakah kita takwa ketika PKP saja? Bila PKPP udah lupa diri. Betul. Kan? Adakah kita takwa waktu kita sakit dan bila kita sembuh kita lupa pada Allah? Sebab tu bila kita baca ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa yang benar. Setiap ketika takwa, ya, nak lahirkan rasa cukup adalah satu benda yang cukup susah lah. Qanaah tu kan okeylah cukup kot. Dah rasanya manusia. Sebab tu iman dia perlu dipolish untuk kawal hawa nafsu, kawal kemahuan yang tak pernah mau berhenti ni. Ya, kemudian sembunyikanlah amal, moga-moga Allah kurniakan kita rasa ikhlas pada Allah Taala. Bila Ustaz sebut tentang hidup umpama musafir tadi Ustaz, ya, maknanya kalau kita pergi musafir ni, dalam beg kita mungkin ada 3 helai baju, ada 3 helai seluar, adalah peralatan yang lain. Tapi kalau kita buka almari baju kita Ustaz, Allahu Rabbi. Bermaksud bila jadi musafir, ambil yang perlu, jangan ambil yang apa yang kamu mahu. Ambil yang perlu je. Saja. Bila contoh kita pergi ceramah jauh, saya pergi ceramah di Penang, saya tak bawa peti ais, saya tak bawa mesin basuh, saya tak bawa tilam empuk saya. Kan? Tilam empuk saya ada kat rumah saya. So musafir begitu, di atas muka bumi Allah begitu. So ambil apa yang perlu, dapat beribadat pada Allah, ambil apa yang perlu, ambil apa yang perlu, bukan ambil apa yang kita mahu. Kalau ambil apa yang kita mahu, maka takut-takut kita lalai daripada mengingati dan mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum tengok dalam store lagi saya. Allah macam-macam khazanah ada. Beli pakai sekali kemudian tak pakai lagi. Ikan mangkuk dan sebagainya. Baik Ustaz, ada sahabat kita Cik Omar nak bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dan juga Ustaz Muhammad Amran. Jadi usul saya Umar Abdul Majid dari Kerdacini Timur 3 Pekan Rahab. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar, sihat ya? Ya, alhamdulillah saya sihat. Cuma keadaan tak berapa sihat lah dengan banjirnya Aiman. Allahu Akbar. Ya, tak buat macam mana ya? Macam mana keadaan di sana Encik Omar? Ya, keadaannya masih bertahan lagi buat masa inilah. Ya. Dengan air belum lagi surut betul lah. Jadi minta semoga adalah perkembangan yang terbaik pada hari ini. Nampak cahaya matahari dah memancarkan pagi-pagi lagi ni. Alhamdulillah. Ya, Moga itulah. kembali reda lah tu insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, silakan Encik Omar. Jadi soalan saya begini, Ustaz dah sebut dah tadi Allah menyayangi kita dan Allah mencintai kita ni, beruntung sangatlah Ustaz ya. Semua penduduk langit bumi semua mencintai kita. Soalan saya Ustaz, kadang-kadang kita ni bila kita dah rasa kita ni banyak dah orang yang dah banyak amal ibadahnya, ya, pakaian mengikut sunnah, semua mengikut sunnah. Tapi apabila ujian datang, satu-satu ujian, contohnya COVID-19 Ustaz, tak habis lagi banjir besar pula datang. Jadi kadang-kadang mereka ni mengeluh, Allah daripada dah COVID tak habis lagi, banjir datang pula. Jadi masalah bertimpa-timpa, kadang-kadang anak sakit, lepas anak, isteri sakit, macam-macam Ustaz ujian datang. Masa inilah yang cukup menguji kesabaran dan mengatakan, melatah pula kata Allah dah benci aku pula dah. Jadi bolehkah kita bersikap macam tu sedangkan kita masa kita diberi kasih, kita merasa kasih sayang dia dulu, tak apa pula. Jadi bila kena ujian dah mengeluh Ustaz. Jadi bolehkah kita bersikap begini Ustaz? Dan sedangkan kita dah banyak nikmat yang kita dapat, tapi kita bila kita kena musibah macam ni dah mengeluh terus Ustaz. Jadi itu soalan saya Ustaz Dada ini. Terima kasih banyak Ustaz Dada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Omar dia bagi ilmu pada kita Ustaz sebenarnya kan, subhanallah. Yang mana saat kita diberi kasih sayang, diberi segala nikmat, kadang-kadang kita tak perasan pun. Tapi saat dilanda ujian itu kita mengeluh. Tapi kadang-kadang Ustaz, betul lah Encik Omar kata tadi, setengah orang yang diuji itu kadang-kadang dah jatuh ditimpa tangga pula Ustaz. Tunggu. Mengeluh juga. Mengeluh juga kan. Macam mana tu saya? Sebab tu bila saya selalu sebut dalam kuliah saya tentang ayat yang kita selalu baca, Pak Khatib selalu baca,
apa dalam ayat Al-Quran berkata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 tu. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman. Mengaku orang beriman ke? Ittaqullah, kena takwa. Kalau beriman saja tak cukup lagi, bawa iman menuju takwa. Takwa saja ke? Belum cukup. Ya. Dia takwa tu haqqa tuqatih, takwa yang benar. Habis bila takwa yang benar mati kat situ je. Belum. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqamah sampai mati dalam kalimah syahadah. Ini perjuangan kita. Sebab tu apabila kita silap pandang manusia adalah apabila dia tu rasa riak dalam amalnya, rasa banyak benar amalnya. Ini sangat-sangat bahaya. Syaitan dia akan masuk kepada manusia dalam berbagai bentuk. Ada syaitan masuk, jangan buat amal, tapi kita nak buat juga. Syaitan kata go ahead, proceed, tapi kau buat bagi cantik sikit, tunjuk kat mereka. Kan? Rosak tak? Rosak. Dia hilang keikhlasan. Itu pun bahaya. Maka sebab itu pada hari ini kita nak kena jaga rasa banyak amal ni adalah satu perasaan yang sangat bahaya. Kemudian tiba-tiba dah kita dah okey dah, boleh beramal tak? Okey, secara positif kita jangka bila kita boleh beramal itu ada tanda cinta Allah kepada kita. Tiba-tiba Cik Umar kata ujian datang. Ujian datang. Tengah kita banyak amal tu ujian datang. Kenapa ujian datang? Allah nak mempertingkatkan iman kita. Sebab kita dah amal banyak ni. Kita dah amal, maka Allah bagi ujian untuk Allah tingkatkan tahap keimanan kita. Di sinilah ujian. Kita belajar sampai semester pertama, nak tutup semester pertama dia ada exam. Ada exam. Macam itulah ujian ni adalah macam exam. Kemudian bolehkah kita mengeluh? Sifat manusia tak dapat kita nafikanlah. Fitrah manusia ni memang dia begitu, dia mengeluh. Tapi keluhan tu haruslah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tak mampulah aku ni. Ya Allah, bantulah aku, ringankan sedikit ini. Aku yakin kau bagi pada aku ni satu benda yang aku dapat hadapi hanya dengan bantuanmu ya Allah. Tu kaitkan diri kita dengan Allah, kaitkan dengan itu sifat manusia. So sebab itu bolehkah kita bersikap sedemikian? Bukan kata boleh, memang sifat manusia macam tu. Memang sifat manusia. Ni kita yang pandai ceramah ni, kita yang pandai ceramah yang tak kena ujian lagi, okey je. Yang pandai-pandai ngajar anak murid. Tiba-tiba datang kena kat kita, Terduduk juga. Terduduk. Malah kadang-kadang kita meletup dulu daripada anak murid kita. Allah. Ya, anak murid. Saya satu hari terima tak kurang daripada 50 soalan satu hari dalam satu hari. Ya. Kemudian semua bertanya tentang beginilah, tentang ujian, tentang itu, tentang ini. Kita bagi saranan, kita bagi nasihat dan sebagainya kan. So kita kena belajarlah nasihat tu untuk diri kita. Tiba-tiba datang pada kita, kita ingat balik, anak murid hari tu tanya macam ni, kita jawab macam ni. Takkan kita tak ikut kot jawapan tu. Kan ya. Maka saya katakan kepada Cik Umar, bila kita sudah dapat beramal, maka itu ada rasa cinta Allah kepada kita. Tetapi bila datang ujian, ikut itu bukan tanda Allah benci pada kita. Itu tanda Allah nak kita usaha lebih dengan amalan kita itu, ikhlas ke tidak. Apabila Allah bagi yang senang, tiba-tiba Allah datangkan banjir. Allah datangkan banjir. Kita nak buat macam mana? Kita nak tak kembali daripada Allah? Adakah amalan sebelum ini membentuk kita supaya menjadi orang yang sabar? Tu kan ya, membentuk kita menjadi orang yang kuat. Sebab tu Allah bagi ujian, dia nak mentarbiah kita. Dan keluhan, kalau keluhan biasa-biasa itu tidaklah dilarang, kerana itu adalah keluhan sifat fitrah seorang manusia. Ustaz sebut tadi kan. Yang tu pentinglah yang tu. Maknanya mengeluh tu kita sandarkan kepada Allah SWT. Tapi ada ke Ustaz jaminan yang Allah akan Allah akan bantu kita ni Ustaz? Ada jaminan ke ni? Sudah pasti. Sifat yang pertama yang kita belajar, innallaha ghafurur rahim. Kan? Dia pengampun atas segala macam dosa hambanya yang mau bertaubat, dan kemudian dia pengasih. Kalimah pengasih tidak akan hilang daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita kadang suka, bila bini dah tua cari yang lain. Tu kan, benci. Kadang kita suka pada seketika, patutlah kita dah tak suka dah. Tapi kalimah kasihnya Allah sampai bila-bila. Allah Akbar. Kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fatih Ustaz ni. Dia ni pun sayang kat Ustaz ni. Allah Rabbi. Haji Tugino, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dahi dan Ustaz. Haji Tukinonnya baik ya. Syed, Haji Tukinon. Persoalannya Ya, silakan. Ustaz orang yang Allah Ta'ala yang dikasihi oleh hamba ini adalah seperti yang dikasihi. Tapi saya nak minta pandangan Ustaz lah macam mana. Orang ni selalu musibah lah Ustaz. Kalau dah jatuh di petangga, kalau dah kena, contohnya jadi kena banjir, macam-macam kena lagi. Ya. Jadi kata kenapa aku saja yang kena, orang lain tak kena. Jadi minta pandangan Ustaz, mana orang yang beranggapan begini seperti ujian untuk dapat penilaian daripada Ustaz. Saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa asyik aku je? Jiran sebelah tu dah lah kaya. Senang pula tu. Tak ada pula dilanda ujian. Okey. Aku dah lah susah. Nak sakit macam Ustaz sebut tadi ya. Yep. Lepas tu kena pula banjir. Macam mana tu Ustaz? Baik, nombor satu, kita harus faham antara musibah dengan ujian. Ya. Musibah dengan ujian. Kedua-dua perkara ini boleh menjadi nikmat kepada kita dari sudut macam mana kita menerima, tackle benda tu. Kalau kita melihat musibah satu pengajaran dan ujian satu jenis tingkatan iman, maka kita akan jadi elok. Tapi sebahagian orang dia melihat musibah itu tak ada apa-apa dan ujian ni satu bebanan kepada dia, maka dia pun tak ada apa-apa. Ya. So akhirnya dia rugilah. So sebab tu bila kita belajar hari ini tentang Allah kasih kepada seseorang, saya suka jawab Haji Tukinon ni dengan satu ayat Quran yang Allah sebut dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 146. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nampak tak? Di hujung ayat tu mengatakan bahawa wallahu yuhibbus sabirin. Allah mengasihi dan mencintai orang yang sabar. Okey. Jadi apabila kita ditimpa musibah, maka ketika itu kita belajar yang mana penerangan kita tadi, ketika Allah nak bagi nak tarbiah kita supaya menjadi lebih kuat. Ya, lebih kuat. Contoh paling mudah, orang yang selalu pakai kereta baru aja, tiba-tiba kereta dia rosak, maka dia tak sabar untuk berhadapan dengan kerosakan. Betul. Tapi kalau orang yang memang daripada dulu dapat kereta buruk aja, asyik rosak. Jadi kerosakan itu dah menjadi alah bisa tegal biasalah. Rosak, alah biasa, berhentilah dulu. Sambil kena kopi, tunggu je apa yang patut kita buat. Ini manusia. So sebab tu bila mana kita melihat di antara contohlah dalam keadaan PKP ni ramai orang yang terjejas, makan tak apa cukup, gaji tak apa cukup, dan bila kita pergi ziarah dia orang ni, rupa-rupanya dia orang kata, Ustaz, kami dulu lagi teruk daripada PKP ni. Jadi sekarang ni alhamdulillah, kalau boleh makan satu hari nasi sekali cukup. Ya. Tapi kita tak. Kita kata, tak boleh pergi bercuti di hotel mana-mana kan. Tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini dan macam-macam halangan. Sebab tu, sifat, kalau Haji Tukinon kata musibah, maka ingat musibah boleh berubah menjadi ujian dan ujian juga boleh bertukar menjadi musibah mengikut cara kita berhadapan dengan musibah atau ujian. Terasa pula saya dulu Ustaz sebut pasal hotel tu Ustaz. Okey. Allahu akbar. Booking ke? Booking lah Ustaz. Booking, Allahu akbar. Baik, Ustaz. Orang yang paling dicintai Allah SWT adalah orang yang paling berat ujiannya. Ya. Siapa orang itu Ustaz? Baik. Kita kembali selepas ini boleh? InsyaAllah, betul, Para penonton, nak tahu tak orang yang paling dicintai Allah? Kita kembali selepas ini, terus setia bersama dengan kami.
ada sanubari kurniaan Tuhan fitrah insani, dan di mana terciptanya cinta, di situ rindu bermula. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, disitulah bila mana cinta berputik. Cinta itu fitrah manusia, dan sebaik-baik cinta itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam topik pengajian hadis hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Baik Ustaz, sebelum rehat tadi kita ada tanyakan satu soalan. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berat ujiannya. Siapa itu Ustaz? Okey. Baik. Kita melihat ada dalam beberapa hadis Nabi SAW cerita memang begitu. Orang yang paling berat ujian adalah orang yang paling dicintai Allah, dan seberat-berat ujian terhadap manusia tidak lain dan tidak bukan para nabi dan rasul. 25 para nabi dan rasul didatangi macam-macam tugasan dan ujian. Berhadapan dengan kepelbagaian, daripada zaman Nabi Nuh AS dengan ujian ni, ketidaktaatan bukan hanya dari kaumnya tapi daripada isteri dan anaknya, keluarga sendiri. Ya, bagaimana turun kepada Nabi Lut AS, dia punya musuhnya itu bukan hadir daripada orang lain, malah isteri dia juga ya, menentang dia. Begitulah para nabi dan rasul, malah mereka ini diuji dengan ujian yang begitu besar. Ya, ujian begitu besar. Dan seandainya seorang manusia seperti kita yang biasa-biasa ini, bila melihat sejarah apa yang berlaku ke atas para nabi, sirah apa ujian yang berlaku ke atas para nabi, maka kita sepatutnya merasa Allahu Akbar, kecil benar ujian kita. Nak dibandingkan. Bagaimana Nabi SAW ketika dia dilontar dengan batu, dicederakan ketika ke Taif. Ya, kita melihat sejarah cukup-cukup dahsyat. Bagaimana Nabi SAW juga di pulau dan sebagainya, macam-macam keadaan. Maka kalau kita tengok sejarah, maka kita akan belajar daripada perkara tersebut, dan kita akan dapat seandainya kita mahu memanfaatkan sejarah tersebut. Kita baca macam-macam sejarah. Cuma kita baca je. Baca daripada masuk tadika, dengar cerita, tengok-tengok udah tua dah daripada tadika dulu. Kan ya? Tapi kita tak dapat. Sebab tu orang yang paling Allah sayang adalah para nabi dan para rasul. Kenapa? Mereka diberi ujian yang dahsyat. Ya, malah golongan-golongan para nabi ada yang digelar sebagai ulul azmi, yang mana mereka ini diuji dengan ujian yang lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Maka kita sebagai manusia jangan mengeluh. Melainkan keluhan yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Itu kita mengeluh, maksudnya kita seperti mengadu, meletakkan pengharapan yang tidak pernah putus daripada Allah Taala. Kita minta pada Allah Taala, kita redha dengan apa yang Dia telah turunkan, dan kita minta ya Allah tolong permudahkan urusan aku. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla. Kita baca. Urus diri kita ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita takut-takut bila kita mengeluh itu, dia ada kaitan dengan iblis ni Ustaz. Ini sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan ni. Boleh. Daripada Intan Zurina Abdul Razak. Apabila seorang itu telah diketahui sebagai orang yang dicintai Allah, penghuni langit dan bumi, bila dan bagaimana iblis akan mendapat maklumat tersebut untuk menjalankan agenda mereka pula. Terima kasih atas pencerahan. Bila je dapat maklumat Ustaz, kau SMS ke apa? Okey. Baik. Kenyataan paling mudah kita lihat dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa iblis apabila dia telah mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kisahlah maklumat dari sudut mana, tapi dia mengaku ketika dia bila Allah perintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, di situ lagi ya, dia telah mengaku di hadapan Allah, aku akan mendatangi manusia ke arah kejahatan, hadapan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah tanpa berhenti. Itu dia. Maka cuma bedanya adalah apabila manusia itu dicintai Allah, maka iblis akan lebih berusaha lah
lebih berusaha. Tapi bila mana kita sudah dicintai Allah, maka kita don't worry, always be happy. Kan? Kita berada dalam keadaan cinta Allah, maka iblis jauh daripada kita. Ya. Iblis jauh daripada kita. Okey, jadi kita sudah berada pendinding yang baik. Pendinding yang baik. Jadi kita tak perlu tahu bila mana iblis dapat berita bila gitu gini. Kenapa? Sebab asasnya sikap dan perangai dia memang nak menjahanamkan manusia yang beriman. Kan? Jadi dia tak kacau orang yang dah kafir. Dia tak kacau. Dia dah tak kacau dah yang orang ini. Tapi yang dia kacau, inilah orang ni. Kadang-kadang ada orang kata, kenapa ya Ustaz berlaku banyak histeria di sekolah agama? Tapi sekolah-sekolah biasa tak jadi pun. Kalau jadi pun hanya atas orang Islam saja. Itu kita kena faham lah tu. Kena faham bahawa kita ni belajar benda-benda yang ghaib. Benda-benda ghaib, dan mereka ini benda-benda ni seperti keluarga iblis ini, dia mengganggu orang-orang yang pergi ke arah kebaikan, dan membiarkan manusia yang pergi ke arah kejahatan. Dah jadi ini lebih kurang macam aku. Member aku ni tak payah biarkanlah. Biar je lah. Malah tugas aku pun dia buat. Tu kan. Dah tolong buat tugas aku dah. Tolong lagi tu. Maka sebab itu kata Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali kata manusia mengambil tugasan setan, iblis. Maka iblis boleh istirahat. Manusia ada sifat dengki dan iri hati, manusia buat fitnah dan mengumpat. Ini semua kerja iblis. Semua kerja iblis. So sebab tu kita harus faham bahawa di mana kita berada, kita kena lari daripada iblis dan mengharapkan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita dengar ada satu janji Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah akan bagi kita ujian ni tak lebih pada kemampuan kita saya. Setiap orang yang telah diizinkan oleh Allah berlaku musibah atau ujian, maka itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul, memang betul. Yang tak redha adalah kita. Allah tahu Dai Aiman dia layak dapat isterinya 3, anak 12, kan ya. Lepas tu isteri macam ni perangainya, kawan-kawan macam ni. Kenapa? Sebab dia tahu ada kelayakan. Cuma kita tu, kita layak tak? Kita layak sebab kita telah diberi ilmu, kita diberi pengetahuan sebagainya. Tapi kita tu yang tak setuju dengan ujian Allah. Bermaksud semua apa tu kita kena terima. Bentuk penerimaan kita yang menyebabkan kita rasa macam ini tak layak ni. Untuk aku ni tak layak ni. Bagi kat orang lain aja, asyik kena orang lain aja, kita tak kena. Tu kena faham dari sudut situ. Wallahu a'lam. Maknanya Allah tahulah. Maknanya Allah tahu. Bila mana Allah bagi ujian tu, tahu memang dia boleh handle ni. Allah tidak mengutuskan sesuatu dengan sia-sia, melainkan ada bermatlamat. Dia bermatlamat. Dia bagi kita anak nakal sikit supaya kita duduk tak pernah diam. Cari dia merata, cari dia belajar nak uruskan tu, belajar. Semua tu ibadah belaka. Ibadah. Dia bagi isteri yang kuat melawan sikit. Kan ya? Kenapa? Dia nak uji kesabaran suami. Awak keluar ceramah pandai ngajar orang ya. Tu kan contoh. Kan? Dia bagi kita ujian pekerjaan. Kadang elok dah kita bekerja elok sangat. Tiba-tiba bukan company buang, company ada masalah perniagaan. So semua tu ujian daripada Allah Ta'ala, dan Allah tahu kita layak. Maksud kita layak apa? Kitalah kena berusaha untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Maknanya gitu. Dan ujian ini adalah satu tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Baik Ustaz, ada sahabat kita nak bersama dengan Ustaz, boleh saya? Baik, silakan. Kita bersama dengan Cik Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Cik Abdullah, apa khabar? Baik, Pak. Silakan Cik Abdullah. Ada tajuk dia memang menarik lah. Jadi saya minta 3 soalan ni, boleh ya? Ni 3 soalan pun mesti menarik ni. Silakan. Pertama sekali, apa tanda-tanda Allah sayang kita? Ya. Adakah Allah memudahkan segala urusan dunia kita, atau bila beramal seperti bersolat, berzikir, membaca Quran, terasa nikmat dan tenang di jiwa? Allahu Akbar. Lagi satu, benarkah untuk mendapat cintai Allah, syaratnya ialah kita kena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita sendiri dan keluarga. Dan lagi satu ialah, benarkah untuk mendapat kecintaan Allah, pertamanya jaga hati
kawan nafsu dan berakhlak mulia. Jadi terima kasih Ustaz. Ya, subhanallah, jaga hati, kawal nafsu Ustaz ya. Dan berakhlak mulia. Oh, ini satu kata-kata yang cukup menyentuh jiwa kita baik Ustaz. Kita pergi satu persatu lah. Soalan tiga-tiga cukup menarik. Yang pertama, tanda Allah sayang kita. Salah satu yang disebutkan oleh Cik Abdullah tadi adalah kita terasa nikmat buat ibadat Ustaz. Mungkin Ustaz ada pandangan. Okey, baik. Saya kembali kepada ayat Quran yang kita baca tadi ni. Bila tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita ni, kita boleh ambil kata-kata Abdullah ibn Mas'ud yang tadi tu. Ya. Abdullah ibn Mas'ud menafsirkan takwa, andai benar kita sayang kepada Allah, tanda dia apa? Ingat, tidak lupa. Okey, satu. Yang tadi kita dah sebut dah, bahawa tanda Allah ni dia sayang kepada kita adalah kita taat, tidak ingkar. Betul. Dan yang ketiga, tanda kita sayang kepada Allah itu adalah kita syukur, bukan kufur. Gitu, simple. So bila kita lihat di sana, ingat tidak lupa, maka hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus. Manusia yang mendapat kasih Allah sahaja yang akan berhubung dengan Allah Ta'ala. Seandainya dia tidak mendapat kasih dan cinta Allah, maka dia lari jauh daripada Allah Ta'ala. Taat dan tidak engkar. Maksudnya manusia yang mendapat kasih Allah, dia akan menjadi manusia yang sentiasa taat. Dia tidak akan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti mana manusia yang dapat kasih Allah itu, dia jenis orang yang syukur. Syukur dengan nikmat tubuh badan dia Allah bagi, maka dia perjuangkan dengan tubuh badan dia itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Baik, yang kedua, benarkah cinta Allah kita kena melalui dengan cinta Nabi? Jawabnya betul. Berdasarkan ayat Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, barang siapa yang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, siapa yang benar-benar cinta Allah, ikut aku, ikut Nabi. Dan Allah menyebut fattabi'uni yuhibbukumullah, siapa ikut Nabi dia akan mendapat kasih Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mendapat keampunan. So syarat untuk mendapat kasih Allah memang kena letak kasih Nabi. Apa maksud kasih Nabi? Amal mencontohi sunnah Nabi. Kita berakidah cara akidahnya Nabi, berfikah dan beramal ibadah dengan cara yang diajar oleh Nabi, berakhlak seperti mana soalan yang ketiga tadi itu, berakhlak mengikut cara Nabi. Maka seandainya Allah, kita baca dalam hadis kan, Nabi kata Allah sudah melantik Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan kemudian Allah mengambil aku sebagai khalilnya, Khalilullah. Maka dua orang ni adalah kekasih Allah. So bila mana kita mencontohi kekasih Allah, sudah pasti kita tergolong dalam golongan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi syarat ikut Nabi tak? Yes. Kena ikut sunnah. Dan yang ketiga, benarkah kita kena jaga hati dan kawal nafsu dan berakhlak? Okey, baik. Setiap amal, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, sahih tafsir Ibnu Kathir Al-Azim, kemudian kita baca dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemudian kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, maka tiga-tiga ini menyebut bahawa setiap amal ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Pertama, ikhlas, yakni jaga hati. Kedua, benar ikut Nabi SAW. So, kalau ikhlas saja tapi solatnya tak sama dengan Nabi, maka out. Atau solatnya sama macam Nabi tapi riak, tak ikhlas, pun rosak. So, kena kawal hati. Lepas tu saya dalam beberapa ceramah dulu di beberapa universiti, saya bagi tajuk kepada mereka, hati-hati menjaga hati. Hati-hati menjaga hati. Dil to pagal hai, Dil diwana hai. Itu cukup bahaya. Apa maksud tu Ustaz? Hati boleh jadi gila.
Hati gila. Dia akan rosak binasa. Manusia ni Allahu Akbar. Cantik punya. Elok dah. Ingat nak baca Wattini wazzaitun wa turi sinin. Ingat nak baca yang tu. Setan masuk ke hati kita. Setan kata baca Yasin. Baru mereka tahu kata hang tu hafal Quran. Baru mereka tahu kata hang tu na'i. Contoh. Kalau tidak, mereka tak tahu. Nampak tak? Setan. Itu dil tu pakal he. Hati boleh jadi gila macam-macam. Manusia boleh tukar macam mereka kata tadi tu. Pakaian boleh, serban boleh, jubah boleh, janggut semua boleh simpan. Tapi hati memang sungguh-sungguh kena jaga. Dia tu janah lah. Memang kena jaga. Takut-takut last sekali. Rupa-rupanya amal manusia ini menjadi seperti daun-daun yang terbakar api. Kosong macam debu berterbangan. Di akhirat dia jadi golongan al-masakin. Ataupun golongan muflis. Kawal nafsu memang mula daripada hati. Manusia ni dihalang oleh berbagai hal. Halangan pertama manusia nak ibadah adalah setan, iblis lah. Halangan kedua manusia nak ibadah adalah nafsu lah. Halangan ketiga manusia nak ibadah adalah dunia. Dia buat kita sibuk, kejap. Ya. Buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Dan halangan keempat manusia di dunia ini siapa? Anak beranak ahli keluarga. Baik Ustaz, kita nak perincikan perkara ini Ustaz. Baik, cukup boleh, menarik insya-Allah. 4 perkara yang menghalang kita dalam melakukan kebaikan, tapi kita berehat seketika para penonton. Terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Inilah punca dalam kita melakukan segala amal kebaikan. Jaga hati, jaga nafsu dan berakhlak mulia. Para penonton yang dirahmati Allah SWT, kita teruskan lagi pengajian kita dalam topik hadis bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood. Boleh saya? Dia tu pagel he. Saya baru belajar tadi. Rupanya delto tu hati saya. Pagel tu gila ya. Hati yang gila. Baik, para penonton sekalian, ada sahabat kita nak bertanya satu soalan. Boleh kita raikan Ustaz? Di Facebook bersama dengan Sirul Nizam. Apakah benar orang yang sentiasa bersikap adil di dalam segala hal juga termasuk dalam golongan hamba yang dicintai Allah? Mohon pencerahan. Assalamualaikum, Taiping, Perak. Terima kasih sahabat kita Sirul Nizam atas soalan yang cukup menarik Ustaz. Berlaku adil juga di kalangan orang yang akan dicintai Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab terus berdasarkan jawapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 42. Sebahagian daripada ayat di bahagian belakang tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyebut wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Maka apabila kamu meletakkan hukum kepada mereka, letaklah hukum yang adil. Adil ni maksud hukum yang berdasarkan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah mengasihi orang-orang yang adil. Jadi memang benar kalau soalan daripada Sirul Nizam tu, adakah orang yang adil ni orang yang sudah ada tanda ya bahawa Allah mencintai dia? Pasti. Kerana Al-Quran menyatakan demikian. Tetapi adil yang macam mana? Adil dengan meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Maksudnya kalau hari ini kita jadi pemerintah, maka pemerintah kena menghukum mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita jadi mak bapak, adil terhadap anak-anak adalah tidak berat sebelah. Ya. Jangan bagi ruang lebih kepada seseorang. Ini
kesilapan kita sebagai mak bapak, kadang-kadang bila anak ni cerdik sikit, anak duduk asrama dapat 16A. Tu kan, yang seorang lagi 16D. Jadi yang A ni kita pulun biarkan, bagilah bantuan. Yang seorang ni kita biarkan. Sepatutnya yang adil tu apa? Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Bermaksud seandainya yang lemah ini, yang ni yang perlukan bantuan. Bukan yang ini. Kalau kita pergi kat sekolah, kelas A dengan kelas F. Kelas F perlukan bantuan. Kelas A memang dijadikan dia tu cerdik. Cikgu masuk ya, okey siap, dah ready. Complete. Besok exam A+. Yang ni kelas F ni. Dah siap belum? Dah siap belum? Dah siap belum? Tak faham-faham. Jadi sepatutnya usaha je kita kat sini. Lebihkan tuition sikit. Lebihkan di situ. Usaha kita ke arah tu. Sama seperti gagalnya kita faham adil. Adil kita kata okey bahagi 50-50. Tak. Adilnya Allah Ta'ala dalam hukum faraid. Seandainya isteri meninggal, kata suami meninggal lah, isteri meninggal pula. Kalau isteri meninggal, suami kahwin lain. Suami meninggal, isteri 1/8. Mak dengan ayah 1/6, 1/6. Anak perempuan 1/4. Anak lelaki 1/2. Itu adilnya Allah Ta'ala. Tapi sebab otak kita ni pandang dari sudut adilnya mesti 50-50. Tak. Keadilan Allah adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Awak ada isteri 2 contoh. Contoh. Bila isteri 2, isteri pertama ada 5 orang anak. Isteri yang kedua baru menikah. Jadi awak bagi sini 1000, sini 1000. Itu tak adil nama dia tu. Itu tak adil. Itu membahagikan sama rata, tetapi tidak adil dari sudut keperluan dan tanggungjawab. Maka orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disebut adil ini khusus. Siapa mereka? Mereka yang ketika meletakkan satu-satu hukum itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, maka itu tanda dia sedang dicintai oleh Allah. Tapi kalau dia menghukum dengan hukum yang dia rasa hukum dia lebih baik pada hukum Allah, maka itu menghadirkan kebencian dan kemurkaan Allah Ta'ala. Macam ada dalam satu gambar tu saya tengok dia susun zirafah, dia susun gajah, dia susun arnab, dia susun gogura. Tapi dia kata nak bagi adil, semua makan satu pinggan je. Mana sama tu ya? Dah gajah tu tak kenyang dia nanti. Begitu pemahaman kita itu penting, pemahaman. Saya pernah ditanya soalan tu, pernah ditanya tentang seorang mak, dia nak bagi kepada anak dia 2 orang, anak seorang berpendapatan, anak seorang ni susah sikit. Rumah di Shah Alam dengan rumah di Bukit Beruntung. Kan dia nak bagi anak yang kurang pendapatan rumah di Bukit Beruntung, dan anak yang anak yang kurang pendapatan, anak yang agak-agak elok sikit ni dia nak pergi kat Shah Alam. Saya kata tak kena. Memang tak adil pun. Sepatutnya kita mendahului yang kurang. Kita nak beri bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bukan beri bantuan kepada orang yang sudah ada. Sebab bantuan kepada orang yang memerlukan tu dia akan lebih dihargai dan kena pada sifat keadilan tersebut. Ini kita sebut adil saya, letak sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya. Sahabat kita nak bersama dengan Fadil Ustaz. Kita bersama dengan Encik Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Adakah benar sekiranya seseorang hamba yang dicintai Allah, segala perlakuan hidupnya, tutur katanya sentiasa dipelihara Allah SWT? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ismail. Seronok saya bila mana kita ni dicintai Allah SWT, maka segala perlakuan kita itu sentiasa akan terbendung. Ustaz, mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak sampaikan. Baik, ada benar berdasarkan beberapa ayat Quran, kita ambil kombinasi mungkin 10-20 ayat Quran atau hadis Nabi SAW, orang yang mendapat kasih Allah SWT ini, Allah kan tadi kita baca hadis yang pertama, bila dia buat yang fardu, Allah sayang kepada dia tambah yang sunat, Allah semakin sayang pada dia, dan kemudian Allah menjadikan apa? Telinga dia buat baik, mata dia buat baik, mulut dia buat baik, tangan dan kakinya buat baik, maka terpeliharalah dia. Terpelihara. Cuma ada ke tidak orang yang mendapat kasih sayang Allah ini tergelincir? Ada.
sebagai fitrah seorang manusia, maka dia tergelincir. Dia dah dapatlah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah nak uji lagi, bagi ujian yang lebih berat, dan dia tergelincir. Siapa orang yang mendapat kasih sayang Allah? Golongan kedua, golongan yang apabila dia buat dosa dan dia rasa itu berdosa, lalu dia bertaubat kepada Allah Taala. Ini kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kasih Allah, mana ada manusia tak apalah, dosa kecil je. Besok nak mati, besok fikirlah sikit kan. Tak. Orang yang mendapat kasih sayang Allah juga adalah golongan yang bila dia buat dosa, dia rasa Allahu Akbar. Dosa, kalaulah aku mati tengah buat dosa, jadi aku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini juga. Ya, jadi kita tidaklah boleh mengatakan dia tu selamat selamat-lamatnya. Tak apa tu kan. Tapi dia dalam golongan yang sentiasa tidak putus berhubung dengan Allah Ta'ala. Ketika dia rasa lemah, ya Allah, aku dah buat dosa ni, aku minta ampun padamu ya Allah. Istighfar. Istighfar, kemenangan yang paling besar. Nabi SAW diampun dosa sebelum dan selepas. Maksum. Istighfar tak? Istighfar. 70 hingga 100 kali. Apatah lagi kita manusia biasa. Kalau kita rasa kita dicintai oleh Allah, maka kita kena istighfar dan terus menerus melakukan benda yang wajib dengan menyegerakannya, tambah yang sunat, insya-Allah yang lain Allah pelihara kita. Ustaz sebut tadi kemenangan yang paling besar adalah istighfar. Istighfar. Yalah, sebab kita nak beristighfar pun perjuangan juga Ustaz. Jadi sahabat kita ni dia ada nak tanya satu soalan ni, boleh saya? Sila. Bersama dengan Sal Rasid Cik, adakah jihad sebenar zaman sekarang adalah menahan hawa nafsu dari pelbagai sudut berbanding zaman dahulu berjihad hanya untuk pergi berperang di jalan Allah sahaja? Yang kedua, adakah salah satu cara mudah untuk meraih kecintaan Allah adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian kita? Mohon penjelasan Ustaz. Syukron. #biar tahu jangan keliru. Ni nak dapat menang ni kena berjihad dengan hawa nafsu. Apa pandangan Ustaz? Saya terus jawab mengikut Quran. Memang ada disebut tentang jihad. Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, surah 61 ayat 4, kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ya, ilal akhiril ayat. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berperang untuk membela agamanya. Itu jihad. So jihad ini Allah kata terus innallaha yuhibba. Maksudnya Allah sayang terus direct kepada orang yang berjuang ke perang dalam agamanya. Perang di sini memang jelas perang antara tentera Islam dengan tentera kufar. Tetapi dalam tafsirnya menyebut perang jihad ni dia macam-macam. Bukan angkat senapangnya. Bukan angkat senapang saja. Zaman kita tidak ada peperangan. Perang kita jihad, nak bangun solat tahajud. Allahu Rabbi, tahajud terkejut. Tu pun bahaya. Kan? Kemudian perang kita, berjihad kita nak guna harta benda kita untuk bantu orang miskin. Kan? Perang dan jihad kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah jihad. Cuma kedudukannya tidaklah setinggi seperti mereka yang yuqatilu fi sabilillah ni, yang berperang betul-betul ni sehingga gugur nyawa mereka tu kan. Ini memang sangat jelas orang yang punya sifat mau berjihad dalam semua hal. Kita ada harta tak? Ada. Jihad ni harta kita. Mungkin kita tak pandai ceramah tapi kita ada harta. Maka kita bantu. Penceramah-penceramah kita, ustaz-ustaz kita pergi tengok pusat-pusat tahfiz dan sebagainya, Bukit Badung ke dan sebagainya kan. Buatlah macam mana yang terbaik lah supaya benda semua jadi elok. Jadi elok. Kita guna keseluruhannya. Kita berperang. Kita lihat peperangan nafsu kita. Ini pun cukup besar. Kita nak berhadapan, tengok TV, boleh tengok cerita Hindustan, punya lama. Ya, betul lama. Pyar divana mumene sonata magal. Sungguh habis 2 jam. Tapi baca Quran 5 minit, 6 minit dah menguap. Ini adalah jihad. Dan soalan kedua disebut tadi dengan apa, mencintai Nabi itu telah kita sebut dah. Allah Ta'ala sebut memang betul, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang kasih kepada Nabi, siapa yang mencontohi sunnah Nabi,
pasti dia mendapat kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kadang berperang juga Ustaz. Kadang dia orang ni berperang dekat telefon. Sungguh sampai terlepas bas lalu. Ya Allah Rabbi. Itu dia Ustaz. Dalam kita zaman sekarang Ustaz ya, macam corak peperangan kita lain. Berbeza. Maknanya caranya kita mengawal hawa nafsu kita, itu cara peperangan kita. Cukuplah sekadar kita boleh kawal nafsu kita dengan telefon ni pun dah cukup. InsyaAllah. Itu kemenangan paling besar juga tu. Paling besar Ustaz. Betul. Sebab cabaran terutamanya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita anak muda yang sedang menonton pada pagi ini, ni kita ucapkan tahniah Ustaz, pagi-pagi mereka dah boleh bangun. Ni di antara satu kebaikan yang mereka lakukan. Baik Ustaz, sahabat kita lagi di Facebook bersama dengan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Apakah seseorang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain merupakan hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kerana ketika beliau mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menghapuskan dosa-dosanya, ketika itu juga dia maafkan kesalahan kesilapan orang lain agar jiwanya tenang. Susah Ustaz. Kita nak orang maafkan kita, tapi kita tak nak maafkan orang. Sama juga kita nakkan Allah ampun dosa kita, tapi kita tak berani nak maafkan orang lain. Baik, jawapannya ada dalam Quran. Al-Quran ni ada 6,236 ayat. Kan 30 juzuk 114 surah. Kalaulah kita menjadi golongan yang sentiasa melihat isi kandungannya, bukan hanya berzikir dengan membacanya, tetapi melihat dalam tu, insya-Allah kita dapat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 134, ya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mendermakan harta pada waktu senang dan susah, dan kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan marahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memberi kemaafan atas kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih pada orang yang berbuat ihsan. Muhsinin. Muhsinin ni ihsan sesama manusia. Apa ihsan dia? Memberi kemaafan. Ni seperti mana Sahziatul Siddiq jawab tadi tu. Nama ni saya kenal sebab bila duk dalam YouTube kita duk ceramah, dia duk ada. Buat live pun dia duk ada juga. Istiqamah saya. Istiqamah memang cantik. Jadi kesalahan orang lain, kalau kesalahan kita nak orang maaf, kesalahan orang pun kita kena beri kemaafan. Dan salah satu sifat yang disebutlah hadis ni ada 3. Pertama, derma. Ya, dulu kata penyanyi Hermantino, ya, tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri, derma bukan tontonan, lakukan dalam sepi. Ni kena buat. Derma kena bagi. Okay? Kena bagi. Waktu bila? Dua keadaan. Susah pun bagi, senang pun bagi. Dia jangan tunggu kaya baru derma. Habis kalau miskin sampai mati? Kan? Sebab tu kata-kata kita adalah derma dari miskin sampai kaya. Bukan tunggu kaya baru nak derma. Pergi ke masjid dari muda sampai ke tua, bukan tunggu tua baru nak pergi ke masjid. Okey, baik. Yang kedua, tahan marah. Tahan marah ni bukan kata dengan orang lain, dengan bini kita pun, dengan anak kita pun, orang yang paling dekat dengan kita pun, kita belajar untuk menahan kemarahan. Kenapa? Sebab kita ingat bahawa kita pun pandai marah orang juga. Ya. Kan? Marah terhadap perangai anak, jangan lupa awak dulu lagi teruk. Tu kan? Awak dulu lagi teruk. Anak dapat B dalam periksa, awak dulu D. So jangan paksa anak tu sampai melampau-lampau. Kita buka sekolah tahfiz, kita tahulah. Ya Ustaz. Kan ya? Atuk nenek ni datang. Dia kata, Ustaz, cucu saya ni dah 3 tahun dah duk tang tu saja. Saya kata tak apalah, 2 orang ni seorang dapat 10 juzuk, seorang dapat 12 juzuk. Ya. Atuk dengan nenek dah berapa juzuk? Tu kan, kita selalu memberi tekanan kepada budak-budak ni, jangan. Dan poin yang ketiga adalah maafkan kesalahan orang. Orang yang kuat memberi maaf ni
kasih Allah mendatangi dia. So bila dia kuat derma, itu tanda dia dikasihi oleh Allah. Bila dia tahan marah, itu tanda dia sedang dikasihi oleh Allah. Dan bila dia memaafkan kesalahan, maka ketahuilah dia sedang dinaungi kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara yang kita harap. Tapi Ustaz, Piramli ada sebut, kalau cik adik tak mau maafkan, ke lubang jendela kami nak lompat. Sampai tahap tu ya. Nak dapat kemaafan punya pasal, sanggup terjun ke lubang jendela. Jadi terima kasih kepada penonton kita di TV3. Kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung di TV9 lagi 30 minit. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita hari ini dalam topik pengajian hadis, hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Kita haraplah Allah sayang kita juga, saya. Amin. Allahu Akbar. Bila kita sebut tentang Allah sayang kepada hamba-Nya, Ustaz ya, kita boleh nampak secara gambaran kasar adalah orang itu mesti orang yang senang, Ustaz kan? Maknanya orang yang dicintai Allah ini limpah rezekinya, harta banyak, rumah mewah dan sebagainya. Tapi ada juga golongan-golongan seperti ini, dia tidak taat kepada perintah Allah, tapi kesenangannya bertambah-tambah. Yang kita boleh sebut, adakah ini kita istilahkan sebagai istidraj itu, Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Baik, kalimah istidraj, kita tahu kalimah istidraj telah diberi kepada Fir'aun. Apa yang Fir'aun nak, semua Allah Ta'ala bagi, walaupun dia kufur dan kafir, sehinggalah dia mengaku menjadi Tuhan kan. Jadi kalimah ini, bila kita belajar tentang kalimah istidraj, yang kita dapati bahawa dia adalah nikmat dunia semata-mata tanpa ada kaitan dengan nikmat akhirat. Ya. Okey. Orang yang dapat nikmat dunia tetapi tidak boleh menggunakan nikmat dunia untuk kepentingan akhirat. Yang tu namanya istidraj. Ya. Okey. Ada orang dapat kesihatan yang cukup cantik. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, sakit jantung tak ada, sesemua pun jarang. Boleh konvoy lagi, Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Pergilah mana-mana pun. Tapi rupa-rupanya dalam kesihatan tu, dia tak sempat nak berhenti 5 kali satu hari untuk solat fardu. Kan? Dalam keadaan Allah Ta'ala bagi dia rezeki yang melimpah ruah tu, melepasi had kelayakan zakat. Tapi dalam hidup dia langsung tak terfikir nak keluar 2.5% tu. Allah. Dalam keadaan Allah bagi dia harta yang sangat banyak untuk beli pakaian, dia masih gagal untuk tutup aurat dia. Ini istidraj. Ya, istidraj di mana manusia mengambil harta dunia dan merasai itu hartanya bukan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah satu kerugian yang sangat-sangat besar. So hari ini kita beruntung, seandainya kita punya harta dan kita kongsi dengan orang lain. Kita punya kesihatan, bawa kesihatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syukur, kalimah syukur ditafsirkan oleh sebahagian ulama adalah, nak bagi faham mudah saja, syukur apa? Terima nikmat Allah, kembalikan nikmat itu kepadanya.
Kita tubuh badan ada, sihat kan? Ada akal tak? Ada akal. Fikir macam mana nak cari kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mata ada tak? Mata. Pandang dan tontonlah. Tanyalah ustaz. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Dengar hayya 'alas salat. Dah masuk dah. Ada hati tak? Kembalikan keyakinan kita kepada Allah. Ada tangan, ada kaki, semuanya. Ada harta? Segala macam. Ada Kembalikan harta, kepada Allah. kembalikan kepada Allah. Dengan cara apa? Kita guna. Bukan Allah guna pun harta tu. Ya, ya. Kita guna, tapi dengan syarat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah tidak pernah melarang kita beli rumah. Allah tak pernah melarang kita menikah. Ya. Untuk berbelanja, tak. Tetapi dengan syarat asasnya baru 2.5%. 2.5% saja. Dan yang lain sedekah-sedekah sampingan dan sebagainya. Maka janganlah jadi manusia yang kata, aku lulus dapat 16A ni. Cuba tengok aku belajar satu hari 16 jam. Ya. Tidur 2-3 jam saja. Aku ambil exam dah aku lulus. Dia terlupa bahawa manusia ni dia kena yakin ketentuan adalah mutlak hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Keizinan. Tapi Allah memerintahkan supaya kita berusaha dan Allah akan bagi berdasarkan usaha kita. Kita nak lihat mulut kita terlepas cakap ke tidak. Oh, tak ada ni, tak ada kena-mengena dengan apa-apa ni, melainkan aku berusaha sendiri. Kita takut kita termasuk dalam puak-puak Syiah yang percaya dengan Qadariyah dan Jabariyah ini yang mengatakan kalau manusia buat dia berjaya, kalau manusia tak buat dia tak ada dapat apa-apa. Maka sebab tu pada hari ini kita kena cek diri kita. Adakah kita mendapat kasih sayang Allah untuk mengingati semua perkara tu, ataupun kita ditimpa istidraj yang membuat kita lalai dan meminggirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Maknanya bila Allah beri satu nikmat kepada kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat harta yang banyak, so waktu inilah kita kena berganding bahu untuk sama-sama kita membantu sahabat-sahabat kita yang diuji dalam keadaan banjir. Allahu Akbar, Ustaz. Kita pun tak mampu kalau macam tu. Dengan TV tenggelam, peti ais tenggelam, rumah habis hancur. Dan motornya hanyut dibawa arus dan sebagainya. Hujan ni luar biasa. Jadi bagaimana yang kita nak bantu, tak adalah kan kita semua nak ke sana. Maknanya kita berikan kepada badan berautoriti untuk menyampaikan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Jadi para penonton, kita ada sahabat kita di Facebook, Ustaz. Boleh kita raikan? Sila. Baik, Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah ciri-ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT? Adakah golongan kanan sahaja? Bagaimana pula yang golongan kiri? Adakah ia layak dicintai Allah setelah dia bertaubat? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Golongan kiri, golongan kanan, Ustaz. Macam sayap kiri, sayap kanan ni. Apa pandangan Ustaz? Yang pertama sekali, nama dia pun dah kasih. Harap-harap dia pun dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua dia sebut golongan kanan dan golongan kiri. Itu disebut dalam Al-Quran tentang golongan kanan, golongan yang memperolehi pujian dan kebaikan, malah golongan kiri adalah golongan yang lalai dan menerima hukuman. Baik. Ada dua golongan manusia, memang betul. Manusia tak boleh hidup atas pagar. Dia buat amal sikit, kemudian dia tambah dosa sikit, dia tak boleh hidup. Tapi kenyataan manusia begitu. Manusia disuruh memilih yang kanan, yang kanan. Jelas kena, sebab itu Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah, Allah bagi pedoman, Allah bagi Al-Quran, Allah bagi para rasul untuk memberi jalan yang kepada kita nak pergi. Jadi bagaimana manusia yang golongan kanan ni dah tentu ke dapat kasih sayang Allah. Sebelum dia menjadi golongan kanan, dia mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana cinta Allah itulah yang dia dapat jadi golongan kanan. Tanpa cinta Allah, maka dia akan terlepas daripada jagaan Allah Taala. Allah tak ambil peduli pasal dia. So golongan kiri di dunia, golongan kiri di dunia, bukan golongan akhirat. Golongan kiri di akhirat dia tak boleh patah balik. Golongan kiri di dunia maksudnya adalah orang yang beramal buruk atau tidak beramal baik atau melakukan maksiat dan dosa. Setelah dia bertaubat, adakah dia itu mendapat kasih sayang Allah? Baik. Allah menyebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 222. Kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan Allah mengasihi orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam hal ni,
Orang yang tadi buat dosa, tiba-tiba dia dapat hidayah dan dia berusaha untuk kembali kepada jalan Allah Ta'ala, maka di sana adakah dia termasuk golongan yang mendapat kasih Allah? Yes, benar. Dia mendapat cinta Allah, dia mendapat kasih Allah, maka di sana hasilnya adalah tawabina, dia bertaubat kepada Allah. Sebab tu tadi kita sebut Nabi istighfar 70 hingga 100 kali. Maka diri kita yang tak lepas daripada dosa, dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan mak bapak, dosa dengan pasangan hidup, dosa dengan anak-anak, jiran taulan, sahabat sepejabat dan sebagainya, maka kemenangan paling besar yang kita ucapkan tadi tu apa? Taubat. Kita bertaubat pada Allah. Dan bila dia bertaubat, terus jawab soalan yang tadi tu. Jawapan dia adalah memang benar. Orang yang buat dosa, merasai berdosa dan bertaubat, tinggalkan segala macam dosa tu, berubah menjadi lebih baik, maka innallaha yuhibbul tawabin. Allah, dia ni kasih dan sayang kepada orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Maknanya seorang yang apa saja peringkatnya, apa saja golongannya, mereka yang berubah daripada dulunya mungkin kurang baik kepada yang lebih baik pada hari ini, adalah itulah golongan yang dikasihi Allah SWT. Selagi tidak datang dua keadaan, nyawa sampai di ghargharah, dia bertaubat tak sampai lagi, ataupun matahari terbit daripada sebelah barat. So kita diberi ruang yang sangat panjang. Umur kita 90 tahun, umur kita 75 tahun, 80 tahun. Maka ruang itu telah diberi oleh Allah. Kenapa kita tidak mengambil ruang yang sangat panjang untuk bertaubat? Cantik Ustaz. Kita jawab soalan ini selepas ini. Baik. Para penonton terus setia bersama dengan kita. Banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kembali semula dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Keadaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menerima taubatnya, iaitu sebelum nyawa berada di gharghar dan sebelum terbenamnya matahari saya di sebelah barat. Jadi para penonton sekalian, persoalannya, kenapa kita masih lagi tidak mahu untuk bertaubat? Baik, renung-renungkan. Kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, Ustaz. Laila Dila Rosa. Ustaz kata ada cerita dengan Laila Dila Rosa, Ustaz, ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah jika kita mengerjakan segala amalan yang disukai Allah, dan di antaranya ialah solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu ayah, akan membuka jalan untuk menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita menuju syurganya? Mohon perkongsian ilmunya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. 3 kuntum bunga dia bagi dekat Ustaz. Silakan. Allahu Akbar. Baik, Laila Dila Rosa. Memang saya ucap terima kasih banyak-banyaklah. Laila Dila Rosa sekeluarga dan juga Kak Ros keluarga, semuanya peminat Tanyalah Ustaz. Kenal melalui Tanyalah Ustaz ni. Bantu anak saya untuk menikah di Kota Belud. Dia orang ni tinggal kat Kota Belud. So kita deal kat dalam telefon dengan WhatsApp saja. Rupa-rupanya orang-orang ni adalah orang-orang yang dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Memudahkan urusan. Kita di Semenanjung tak boleh pergi sebab nak kena buat swab test lah itu. Kebetulan isteri sakit dan mereka sudi untuk beri bantuan. Akhirnya alhamdulillah. Tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Dan dia sudi bantu anak saya di sana. Alhamdulillah. Ini di antara orang yang dapat tanda cinta Allah SWT. Tanyalah Ustaz memberi ruang yang sangat baik untuk kita bersilaturahim. Sebab itulah soalan dia pun cukup menarik, Ustaz, ya. Berbakti kepada ibu ayah ini membuka jalan untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Allahu Akbar. Okey, baik. Kalau kita baca dalam hadis Nabi,
Abdullah bin Mas'ud, dia pernah tanya kepada Nabi SAW, ayyu amal ahabba ila Allah azza wa jal. Ya Rasulullah, apakah amal yang paling Allah sayang? Ini kita nak cari kasih sayang Allah ni. Ayyu amal ahabba ila Allah azza wa jal, apakah amal yang paling Allah sayang sekali? Maka qala Nabi SAW, salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Yang dia tanya tu betul lah tu. Salat di awal waktu, kita akan dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud tanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah. Selepas tu apa ya Rasulullah? Sebab salat di awal waktu memang amalan aku dah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbaktilah kepada orang tuamu. Cantik soalan dia tu, dah tepat dah tadi tu. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsummal jihadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah. Maka kalau kita baca 3 hadis sahih ni. Hadis sahih ni riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada soalan yang ditanya oleh para sahabat ni. Sahabat punya sifat, dia suka tanya. Sebab tu bagusnya kita punya rancangan kita ni. Tanyalah ustaz ni. Sebab sahabat ni dia suka bertanya, dia tak mau diam, akhirnya dia jahil dalam keadaan dia diam. Bila dia rasa perlu, maka dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, siapa yang nak dapat perbuatan yang amalnya Allah sayang, maka maksudnya barang siapa yang melakukan perkara tu, Allah jatuh cinta kepada dia. Solat di awal waktu. Ya, cantik. Kan? Jaga mak dengan ayah dan jihad fi sabilillah. Ni 3 kunci. Cantik. Ustaz. Alhamdulillah. Kan ya. Jadi ini yang usaha kita. Sebenarnya usaha-usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah bukannya berat. Benda tu dah kita lalulah. Cuma kita harus perbaiki. Ada orang solat di awal waktu, ada orang solat di tengah waktu, ada solat di hujung waktu, ada orang tak ada waktu untuk solat. Jadi perbetulkan solat di awal waktu. Ada orang yang tinggal mak bapa hanya balik kampung musim buah. Tak pun transfer je. Allah kan ya. Atau hari raya. Musim banjir tak ada balik. Itu kan ya. Jadi kita betulkan, kita kena ziarah mak dan ayah selalu. Sebab Allah janji siapa ziarah mak dan ayah, maka dia akan dapat kasih Allah. Sebab tu bila hari ni cek diri kita. Kita solat di awal waktu tak? Kita solat di akhir waktu. Maka kita belum dapat kasih Allah lagi. Tidak sempurna. Kita cek hari ni, kita dengan mak dengan ayah agak-agak telefon berapa kali, beri bantuan cara hidup berapa banyak, atau ambil peduli ke tidak tentang sakit mereka dan sebagainya. Maka kalau itu dia tak buat, maka dia jauh daripada kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun cek hari ni, mampu tak kita berjihad dengan tubuh badan kita, jihad dengan harta benda kita, kenderaan kita, jihad dengan segala macam tenaga kita. Ya, kalau kita gagal yang tu, maka kita jauh daripada kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak balik kampung ni Ustaz, habislah 500-600 Ustaz. Atas jalan dia kata nak balik kampung, tapi sebenarnya itu tujuan dia. Tujuan dia. Tujuan Allah kasih harta benda untuk digunakan di dunia supaya Allah simpan pahalanya di akhirat. Ini tempat yang sepatutnya. Ya, bukan Allah kasih duit di dunia untuk disimpan di dunia, akhirnya mati padan muka. Mati padan muka. Ya, apa pun tak dapat. Tujuan kita lebih baik dari kita beli telefon, lebih baik daripada itu kita ziarah mak bapak. Habiskan duit dengan untuk mak bapak kan alhamdulillah. Dan Allah murahkan rezeki. Iya. Malah kasih Allah Subhanahu Wa Taala menguasai kita. Kan. Jadi kita harus nak bimbang apa? Bila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik Ustaz, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan. Boleh sila, di Facebook bersama dengan Nazita Mat Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, tapi ada dari kalangan keluarga sendiri yang masih lalai dan tidak mengikut ajaran Islam, adakah kita disayangi Allah? Mohon pencerahan. Syukran jazilan. Terima kasih Nazita. Soalan yang cukup menarik. Kita dah buat elok-elok dah Ustaz. Ada adik-beradik kita yang tak melakukan amal soleh. Macam mana tu Ustaz? Baik, perkara pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menilai kebaikan manusia atau kemungkaran manusia berdasarkan perbuatan dirinya sendiri. Tidak dibebankan atas orang lain. Suami, isteri, suami pergi kerja, bawa balik duit haram. Yang dosanya suami. Duit haram yang dimakan oleh anak dan isteri tanpa pengetahuan mereka, mereka tidak berdosa dan tidak memberi kesan, melainkan itu hak mereka.
Dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu. Itu tanggungjawab. Allah tidak membebankan orang lain dengan hasil perbuatan dosa orang lain. Itu kena faham. Maka apabila kita telah berusaha untuk menjadi baik, maka kita dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita gagal di dalam berdakwah kepada ahli keluarga kita. Saya ulang banyak kali. Nabi Adam AS tidak mampu beri hidayah kepada anaknya Qabil. Qabil jadi pembunuh pertama dalam kehidupan manusia. Nabi Nuh AS tidak mampu beri hidayah, melainkan ajakan dan dakwah isterinya dan anak lelakinya kafir. Nabi Lut AS, isterinya jadi penyokong LGBT. Kan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dia sendiri pun tak mampu cari menantu yang baik kepada Ismail, malah yang dapat itu ada hantu, bukan menantu, bukan anak menantu. Bukan menantu, anak hantu. Okay? Akhirnya kan dia suruh Ismail tukar alang pintu, akhirnya menikah lain. Kemudian kita lihat Nabi Muhammad SAW tidak mampu beri hidayah kepada Abu Talib. Jadi apatah lagi kita yang sedang berusaha menjadi baik, dan kemudian apa yang kita buat adalah berusaha untuk berdakwah kepada keluarga kita. Bangun salat, tak boleh ambil rotan pukul bam sampai cedera parah, tak boleh. Salat, ajar mereka tentang kebaikan. Dia buat, dia tak buat, itu tanggungan dia, bukan tanggungan kita. Bukan tanggungan kita. Maka kita perlu jaga diri kita dalam orang yang nak buat baik, dan dia tidak lupa ahli keluarga dia. Buat apa? Nasihat menasihati. Jangan buat macam ni, benda ni haram. Betul. Dan kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah beri hidayah. Dalam surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 23, Allah bagi tahu kepada kita bahawasanya orang yang beriman, orang yang beriman, syaratnya beriman, iaitu di antara dirimu, mak bapakmu, pasangan hidupmu dan zuriat keturunan akan sama-sama berada dalam syurga. Syaratnya beriman, beramal saleh. Kalau tak, maka kita tiada hak untuk menentukan kedudukan mereka. Kita dah dapat tu pun dah cukup baiklah. Tapi terus menerus akhlak kena jadi baiklah dengan mereka. Bila Ustaz sebut tentang kita nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita ada ke tempat-tempat tertentu Ustaz? Orang kata kalau di masjid ni semua baik macam malaikat Ustaz. Keluar di masjid ada tempatnya ke, ada tempat khusus dia Ustaz? Baik, kesilapan kita adalah bila beramal dengan ada kaitan dengan tempat. Ustaz, saya nak pergi Mekah mencari Allah. Itu salah. Itu sangat salah. Saya nak bertaubat di depan Kaabah. Itu sangat salah. Kalau nak bertaubat, tak ada syarat pun. Yang Allah kata, innallaha yuhibbut tawabin. Aku sayang orang yang bertaubat. Dia tak kata aku sayang orang yang bertaubat di hadapan Kaabah. Tak ada. Kan? Dan dia tidak perlu pergi ke pulau besar untuk bernazar itu gini, dah tak perlu. Melainkan rumah Allah dengan jelas dinyatakan masjid. Itu pun pada orang lelaki buat masa sekarang, kan? Jangan, sebab tu ada pada anak-anak murid kita ni, akak, abang mana ni kat masjid ni? Yang perempuan datang punya ramai dengan ceramah. Abang mana akak? Abang kirim akak datang. Ya Allah, abang kirim. Kan ya? Maka rumah Allah Subhanahu Wa Taala telah dibagi kepada kita, maka ziarahilah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat-tempat tertentu, melainkan Allah, ilmu Allah menguasai segala macam pelusuk dunia dan akhirat adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah orang kata tempat yang khusus saya. Tidak mungkin, ada. Kita pun dah berada di hujung-hujung rancangan Ustaz. Baik. Mungkin ada amalan-amalan yang Ustaz boleh berikan kepada kami Ustaz sebagai kesimpulan pada hari ini untuk kita dapat kasih sayang Allah Ustaz. Silakan. Okey, baik. Saya lihat dalam hadis baginda Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah menyebut bahawa yang kita kata tadi itulah, yang kita kata tadi bahawa amal-amal yang paling mudah ada 3 perkara yang mana Allah sayang dan 3 perkara yang mana Allah benci. Ya, dalam hadis daripada Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, di mana yang pertama Nabi SAW kata Allah sayang kepada orang yang berpegang teguh dengan agama. Itu satu. Ya, kemudian Allah sayang kepada orang yang beribadah dengan tidak syirik pada Allah Taala. Ibadah dengan tidak syirik. Kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang yang bersatu dan tidak berpecah belah. 3 perkara ni kena buat. Okey. Ibadah dengan tidak syirik, kemudian berpegang teguh pada agama dan tidak berpecah belah. Ya. Dan Allah benci kepada orang yang bercakap dengan tidak ada sumber. Lah ni Facebook dan macam-macam keluar hadis palsu dan sebagainya. Ya. Kalau tak tahu berita jangan cakap. Allah benci pada orang yang banyak bertanya untuk melepaskan diri. Kalau macam ni boleh tak? Kalau macam ni boleh tak? Hukum tak boleh, tapi dia kata kalau macam ni boleh ikut. Kalau macam ni boleh ikut. Dia nak lari daripada hukum. Dan Allah benci kepada orang yang mensia-siakan harta benda dia. Tadi kita bincang banyaklah tu pada harta benda. Ini riwayat Abu Hurairah dan Imam Muslim. Wallahu a'lam. Sedikit doa ringkas bagi penutup, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami mohon padamu ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa teman-teman jiran-jiran kami ya Allah, umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami pemeliharaan dari-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas segala ilmu yang diberikan kepada kita semua. Para penonton, terima kasih atas kesetiaan anda. Jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Dai Hakim sebagai moderator dan panel Ustaz Muhadir Jul dalam topik yang cukup menarik, fiqh solat, iaitu doa kunut. Jadi para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.